اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak. Atau jika perlu, maralah serentak beramai-ramai. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya. Juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, tercedera atau terbunuh, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka. Dan demi sesungguhnya, kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Oleh itu orang-orang yang beriman, yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah, lalu ia mati gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Dan apakah yang menghalang kamu? Maka kamu tidak mau berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Itu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikan bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan Taghut, yakni syaitan. Oleh sebab itu perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang qawaidul qital fil Islam, iaitu kaedah-kaedah peperangan dalam Islam, asas-asas dan peraturan berperang dalam Islam, iaitu masih lagi dalam juzuk yang kelima pada surah yang keempat, dan ayatnya ialah ayat yang ke-71 hinggalah ayat 76. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Artinya ayat ini Allah Ta'ala berikan penekanan, wahai orang yang ada iman, sila dengar dan sila teliti, sila patuh dan sila ikuti. Wahai orang beriman, kamu sekarang dipanggil oleh Allah. Kerana watak orang beriman bila dipanggil, maka cepat dia memberi perhatian dan mentadaburinya. Umpama seorang yang kita kasih dan kita sayang, seorang yang berkuasa dan bijaksana memanggil kita, maka kita pasti akan tergesa-gesa menyahut panggilan ini. Kalau dia telefon kita dalam bilik air pun kita kejar berlari nak jawab. Kenapa? Penting. Maka ya ayyuhalladzina amanu ialah panggilan yang paling penting, panggilan yang paling urgent sekali. Maka orang beriman wataknya bila mendengar wahai orang beriman, hatinya tatallu, yakni ingin tahu apa seterusnya, ingin mengetahui apa arahannya dengan tidak sabar lagi. Maka ini uslub wahai orang beriman. Khudhu hizrakum. Khudhu hizrakum memberi maksud ambillah kamu segala langkah berhati-hati. Sama ada hizrakum ataupun hazrakum, hazar atau hizr. Ambillah segala langkah-langkah berjaga-jaga kamu. Fanfiru thubatin, maka keluarlah berperang untuk memerangi musuh. Sama ada secara beruncit-runcit, sedikit demi sedikit. Awil firu jami'a, atau keluar sekaligus. Apa sebab Allah Ta'ala turunkan ayat ini?
Kalau sebelum ini Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita, telah memberitahu kepada kita tentang watak-watak orang munafik dan sifat-sifat mereka, dan juga watak orang-orang Yahudi dan permusuhan mereka. Kemudian Allah menegaskan tentang kelebihan orang-orang yang beriman, yang mentaati Allah dan Rasul. Bagaimana kedudukan mereka nanti di syurga, bertemankan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka Allah Ta'ala nak beritahu kepada orang beriman supaya berhati-hati dengan kelompok orang munafikin dan kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi. Dan di antara kemuncak ketaatan kepada Allah dan Rasul ialah sanggup orang-orang beriman menggadaikan nyawa mereka pada jalan Allah. Taat Allah, ya kita taat dengan fizikal kita, dengan harta benda kita, dengan masa kita, dengan tenaga kita. Tapi kemuncak ketaatan itu sanggup menggadaikan nyawa ini demi mempertahankan agama Allah. Ini kemuncak. Sehingga orang yang berada pada kemuncak ini disebut syahadah. Apa maksud syahadah? Yang disaksikan akan kebenaran imannya, sehingga sanggup untuk menjual dirinya demi membeli akhirat, sanggup menggadaikan dirinya demi mendapat nikmat yang kekal abadi. Ini kemuncak. Sebab itu perintah Allah supaya berperang merupakan satu tapisan yang akan menapis orang-orang yang berpura-pura Islam dan orang-orang yang berpura-pura beriman, dan orang yang sebenarnya bukan berada pada pihak Islam atau menyokong Islam. Kerana itu hikmah disyariatkan peperangan. Namun bila Allah Ta'ala mensyariatkan peperangan, Allah menyebut mukaddimahnya ialah bukan terus okey ambil senjata pergi perang. Tidak. Allah menyuruh orang beriman supaya mengambil langkah berjaga-jaga dengan musuh-musuh mereka. Bila kita sebut langkah berjaga-jaga, iaitu mengambil setiap persiapan, sama ada persenjataan ataupun ketenteraan ataupun strateginya. Dan Allah Ta'ala meletakkan asas untuk mendapat kemenangan dalam peperangan ialah mengambil langkah berjaga-jaga. Ini yang dilakukan oleh para Nabi SAW dalam siri-siri peperangan mereka. Dan ini juga dilakukan oleh para mujahidin yang berjaya dalam peperangan mereka, iaitu jangan ambil mudah perang, mesti mengambil langkah siap siaga lebih awal daripada musuh. Bahkan berperang dengan musuh dengan senjata musuh. Kerana itu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpesan kepada Khalid bin Al-Walid dalam peperangan Yamamah. Beliau mengatakan kepada Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid ini memang pandai perang, pakar perang. Dan Abu Bakar As-Siddiq seorang yang juga hebat dalam ilmu peperangan. Seorang yang berpengalaman berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau lebih terkenal dengan kepimpinan. Kalau tidak kerana kepimpinan, saya Abu Bakar juga ialah panglima perang yang terulung. Bahkan beliau boleh mengatasi Khalid Al-Walid, kehebatan beliau. Ini kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun setiap orang dia ada peranan dia. Khalid Al-Walid di medan perang, Abu Bakar Siddiq di medan siasah, di medan pentadbiran. Namun di antara nasihat Abu Bakar Siddiq kepada Khalid Al-Walid dalam perang Yamamah. Tahu perang Yamamah ialah perang antara orang Islam dengan orang munafik, dengan orang yang murtad. Itu bila mana sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang Nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab, yang berhimpun di Yamamah. Yamamah satu kawasan lebih kurang daripada Madinah 900 km, 977 km. Itu kawasan yang berhampiran dengan Riyadh. Kalau hari ini Riyadh, Saudi. Kawasan tadi menyaksikan kelompok tentera murtad. Yang mereka ini berjumlah 40,000 orang. Manakala tentera Islam cuma berjumlah 13,000 orang yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan juga oleh Abu Dujanah. Peperangan yang sengit yang menyaksikan kemenangan berpihak pada umat Islam. Di mana yang syahid di kalangan orang Islam ialah 1,200 orang daripada 13,000. Yang mati di kalangan musuh tentera murtad iaitu 20,000 orang, separuh daripada tentera. Namun dalam
Kalau kita lihat peperangan Yamamah, satu peperangan yang unik yang berlaku pada tahun 11 Hijriah sehingga 12 Hijriah, itu akhir 11 hingga masuk awal 12 Hijriah. Satu pesanan yang hebat yang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berkata kepada Khalid Al-Walid. Beliau kata apa? Haribhum bimisli ma yuharibunaka bihi. As-sayfu bis-sayf wal-rumha bil-rumh wa hakaza bihasabil ma'ruf bainal umam min wasail harb al-barriyyah wal-bahriyah wal-jawiyyah. Abu Bakar kata apa kepada Khalid Al-Walid? Perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau mereka memerangi kamu dengan pedang, maka dengan pedang. Kalau mereka memerangi kamu dengan tombak, maka dengan tombak. Demikian kata ulama tafsir. Islam bila meletak asas peperangan, antara perkara yang perlu kita letak ialah biar ada satu bentuk persamaan persenjataan antara tentera Islam dengan tentera musuh. Kalau musuh boleh baling jauh, tentera Islam juga mesti baling jauh. Kalau musuh guna tentera laut, kita juga ada tentera laut. Mereka menggunakan tentera udara, kita punya tentera udara. Mereka mempunyai tentera darat, kita mempunyai tentera darat. Mereka ada kelompok-kelompok UTK misalnya, komando, kita juga kena ada komando. Demikian keseimbangan itu yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, khuzu hizrakum, ambillah segala sikap berhati-hati kamu. Ada orang kata, Ustaz, kita kan tawakal pada Allah, kenapa pula kita nak berhati-hati lebih pula pada musuh? Itu cukuplah, kita dah memang berperang pada jalan Allah, menang dan syahid. Maka kita perlu tahu apa maksud tawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah bukan maksud kita meninggalkan segala sebab, ikhtiar. Bukan begitu tawakal. Bukan makna tawakal kata ulama, ialah kepercayaan kepada Allah. Dan meyakini bahawa apa yang Allah Ta'ala tentukan akan terjadi. Dan mengikut sunnah Nabi SAW dalam segala usaha dan ikhtiar yang tidak dapat tidak, yang merupakan satu asbab. Umpama makan dan minum, umpama berhati-hati dengan musuh, menyediakan persenjataan dan menggunakan segala perkara yang Allah izinkan dalam persiapan peperangan. Sebab itu kata Sahab bin Abdullah Tustari, inna tawakkula, man qala inna tawakkula yakunu bitarkil asbab faqad ta'ana fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata tawakal itu dengan meninggalkan sebab, tak payah ikhtiar, dia telah menghina sunnah Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah yang paling kuat tawakal. Dan Allah Ta'ala lah yang perintahkan kita tawakal. Tapi tawakal kita, tuan-tuan, bukannya kita belenggang pinggang, bukan kita ni goyang kaki. Tapi apa kata Allah? Khuzu hizrakum. Ambillah segala persiapan dan persediaan kamu. Kalau tidak, masakan Rasulullah menggali parit. Dengan kedalaman parit yang luar biasa dalam peperangan Khandaq. Kalau tidak, masakan Rasulullah dalam pembukaan kota Mekah. Menyuruh para sahabat menghidupkan ungu api yang banyak. Supaya musuh menyangka jumlah umat Islam lebih ramai daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian strategi peperangan yang merupakan khuzu hizrakum. Kemudian Allah menyebut fangfiru, maka keluarlah kamu berperang. Jangan takut. Jangan difikir tentang orang yang ditinggalkan, jangan difikir tentang harta benda, kerana kamu telah meletakkan diri kamu mencintai Allah dan Rasul. Berperanglah kamu sama ada dengan cara berperingkat-peringkat ataupun keluar semua. Kita tahu peperangan ini kadang-kala hukumnya fardu kifayah, kadang-kadang fardu ain. Bila fardu kifayah, ada sekumpulan yang akan keluar berperang, sekumpulan lagi duduk dalam negeri. Tetapi bila mana dia menjadi fardu ain, maka semua kena keluar berperang. Lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak ke, semua. Bila fardu ain, bila mana musuh melanggar negara Islam. Bila musuh melanggar negara Islam menjadi fardu ain, semua keluar berperang, mempertahankan negara dan mempertahankan agama. Kemudian Allah Ta'ala mendedarkan, waktu datang perintah Allah supaya berperang, maka akan terzahir satu kelompok namanya munafik. Allah berfirman, wa inna minkum, di kalangan kamu. Kenapa Allah sebut di kalangan kamu? Kerana mereka mendakwa. Mereka dakwa juga beriman. Dan inilah menjadi ujian umat Islam sepanjang zaman. Ujian panjang zaman bukan musuh. Musuh senang sebab dia berada di hadapan kita. Tetapi yang susahnya ialah orang yang berada bersama dengan kita. Mereka ini terbagi pada dua kelompok. Satu ialah orang munafik. Satu lagi ialah golongan yang lemah iman.
Tentang masalah yang lemah iman, kalau dia nak top up iman dia tak apa. Tapi dengan kelemahan imannya dia membiarkannya, maka dia menjadi rata Islam yang lain. Dia mempertikaikan dan berburuk sangka dengan segala perintah Allah dan Rasulnya. Dia menjadi penghasut kepada orang-orang yang nak berbuat baik, apatah lagi nak berperang. Sebab itu Allah sebut, dia kalau ada orang yang laman la yubti'anna, orang yang payah nak keluar perang, berat nak keluar perang. Kalau tidak kerana ada sebab-sebab yang kuat, mereka tak mungkin keluar dengan mudah. Kelompok ini kita katakan pada permulaan Islam jelas memang tak nak pergi perang satu. Bila pergi perang berunduk, menarik diri. Dan bila nampak Islam dah kuat, barulah mereka cuba terpaksa menyembunyikan penentangan mereka kerana mereka nampak Islam dah kuat. Mereka masuk dalam keadaan mereka tidak bersemangat untuk berperang. Fa'in asabatkum, sebut watak perang sifat mereka. Fa'in asabatkum musibah, kalau sekiranya dalam peperangan itu kamu kalah. Sekiranya dalam peperangan atasi kamu, apa kata mereka? Mereka kata, qad an'ama Allahu alai, Allah telah beri nikmat pada aku dengan selamatkan aku daripada berperang. Kalau aku perang pasti aku kena macam kamu. Tentang ini kita katakan bagaimana kata-kata orang munafik. Dia juga gunakan Allah juga, Allah selamatkan saya. Tuan-tuan sekalian, ada kelompok orang yang langgar perintah Allah, kemudian dikata Allah sayang dia. Kalau kelompok ini yang suruh pergi berperang ni Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ingkar, mereka tak nak pergi. Mereka dah lawan perintah Allah. Dengan melawan perintah Allah mereka dah berdosa. Tapi lihat mereka cover macam mana. Mereka lihat kelemahan. Bila berlaku kekalahan di pihak Islam, mereka kata Allah selamatkan saya. Seolah-olah mereka menyangka bahawa Allah bersama mereka dengan sifat mereka melawan perintah Allah. Tetapi ucapan ini persis orang-orang yang kita katakan bila dia tak pakai tudung, dia tak sembahyang, dia kata tak apalah, Allah kan tengok hati. Allah bukan tengok pakai tudung ke, sembahyang ke. Itu kalau sembahyang kau pakai tudung, kalau perangai jahat buat apa? Ni, Allah tengok hati. Dia kata Allah, walhai yang suruh sembahyang tu pun Allah. Yang suruh tutup aurat itu juga Allah. Bukan fulan bin fulan. Bila kita kata jangan terlibat dengan benda riba, dia kata ini kan rezeki Allah. Tengok awak, niaga halal rugi juga. Saya meniaga haram, banyak saya untung, saya boleh derma masjid surau. Yang penting hati kita. Ni geng-geng kata hati. Walau yang perintah meninggalkan yang haram itu Allah. Sebab tu pelik, tentu ada orang yang terus berkata bahawa saya nak tunjuk diri saya sendiri. Saya tidak mau hipokrit dengan memakai tudung. Saya tidak mau hipokrit dengan pura-pura baik. Saya nak jadi macam ni lah, nampak jahat. Tentu yang menyuruh kita buat baik Allah. Walau orang kata kita hipokrit ke apa, itu hal lain. Tapi itulah perintah Allah pada kita. Macam seorang budak dia arah pergi ke sekolah. Dia tak boleh kata ke mak dia, mak saya tak nak tunjuk hipokrit dengan pergi sekolah. Saya nak tunjuk saya memang malas sekolah. Mak dia ambil rotan, debang atas belakang. Malas lah. Orang suruh pergi sekolah, masalah belajar tak belajar tu nombor dua. Tunjuk dulu step langkah kita taati Allah. Baik, orang-orang munafik ini dan orang-orang yang lemah iman ini, bila mana orang Islam ditimpa musibah dalam peperangan, mereka kata syukur pada Allah kami tak perang, tidak kami kena macam mereka. Baik, tetapi walain asabakum fadlum minallah, walain asabakum fadlum minallah, bila mana kamu mendapat kemenangan. Dalam perang Khandaq menang, dalam perang Bani Mustalik menang, Muraisi, dalam perang pembukaan kota Mekah menang, perang Hunain menang, perang Tabuk menang. Artinya kalau dalam 27 peperangan yang dilakukan, dilalui oleh baginda SAW, cuma satu dia tewas, Uhud. Yang kita pernah ceritakan antara peperangan yang paling panjang ayat yang Allah bahaskan, yang Allah Ta'ala turunkan ialah tentang peperangan Uhud. Supaya umat Islam sentiasa belajar daripada kekalahan. Tapi belajar kekalahan janganlah sampai 10 kali kalah nak belajar. Sekali kalah sudah cukup untuk jadi pelajaran kepada kita. Sebab orang Islam tidak akan dipatuk oleh ular pada satu lubang 2 kali. La yuldaul mu'min min juhrin wahidin maratain. Orang Islam tak akan dipatuk oleh ular pada lubang yang sama 2 kali. Kita tuan-tuan sepanjang zaman
belajar perang Uhud tadi, kekalahan perang Uhud, satu pelajaran yang mengekalkan momentum kemenangan kita selama-lamanya. Jangan tunggu 40 kali kalah nak belajar. Tak ustaz, walaupun ni kalau kali ke-10 saya masih terus belajar. Kali ke-11 itu makna kita dah tak cerdik. Kita tak mengambil pengajaran dengan bijaksana. Kita orang Islam tuan-tuan sekalian, biar cukup gagal sekali dan itu terus menjadi suatu ingatan selama-lamanya. Jangan tunggu gagal 10 kali atas tak pusat. Kita kan belajar daripada kekalahan. Dan masalahnya kamu ni dah 40 kali kalah, belajar apa? Ini orang panggil jenis otak kurang pick up lah ni. Ni orang panggil benak dah ni. Kau belajar benak. Orang Islam ni cergas. Baik, kalau sekiranya orang Islam mendapat kemenangan, la yakulan, orang-orang yang tak nak pergi perang tadi, orang-orang munafik tadi, yang lemah iman tadi, ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah. Macam kita ni tak ada hubungan kasih sayang. Sebab apa? Bila menang, mereka akan dapat ghanimah. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang hanya diberikan kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Yang tak terlibat dalam peperangan tak akan dapat, satu sen pun tak akan dapat. Jadi mereka ni boleh tengok banyak rampasan perang, mereka tak dapat. Kita kan sama-sama Islam. Kita kan sama-sama menyembah Allah, kenapa kami tak dapat sikit? Waktu suruh kerja tak nak. Bila dah untung, mereka mendakwa-dakwi, kononnya kami bersama kamu. Walaupun kami tak pergi perang, tapi kami doa. Kami doa. Awak pergi perang, kita malas perang pun kami doa. Tentu golongan yang cuba menangguk air keruh ketika kalah. Dan cuba untuk menjadi monyet ketika berbuah banyak. Jadi monyet melompat ke pokok demi pokok. Atau jadi katak melompat ke satu tempat untuk mendapat laba dan keuntungan. Walau mereka ni tidak mau susah dalam peperangan, dalam perjuangan. Lalu Allah Ta'ala kata, lalu mereka sebut, Allah menceritakan keadaan mereka, ya laitani kuntu ma'ahum, aduhai menyesalnya kalaulah aku pergi berperang bersama orang Islam, fa'fuza fawzan azimah, nescaya aku dapat membawa balik harta rampasan perang yang banyak. Baik, pertama Allah dah sebut. Asas pertama Allah Ta'ala ajar tentang langkah berjaga-jaga. Tuan-tuan, dalam semua aspek, selalu kita ingat benda ni, langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu musuh kita, ada kita nampak, ada kita tak nampak. Bukan dalam muamalah kita pun sama, kita orang berniaga, orang bisnes. Kita orang yang terlibat dalam apa, jua dalam lapangan hidup. Ambil sikap ini, berjaga-jaga. Jangan kita tak langsung tidak ada satu pengawasan diri. Pakat buat apa kita nak buat. Semuanya kita kena jaga-jaga. Falyuqatil fi sabilillah. Maka hendaklah berperang pada jalan Allah. Alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Kepada mereka yang sanggup menjual kehidupan dunia untuk membeli akhirat. Allah memanggil, siapa nak akhirat? Siapa nak syurga yang kekal abadi? Siapa yang nak tukar dunia yang sementara dengan akhirat yang abadi? Maka hendaklah mereka sanggup berperang pada jalan Allah. Asal makna perang ini tuan-tuan sekalian, macam kita fahamlah perang. Tapi perkataan perang juga bermaksud ialah dalam semua aspek dalam menegakkan agama Allah. Khaliqatil, yakni berjihadlah kamu. Dalam ekonomi pun sama, dalam politik pun sama, dalam sosial pun sama. Biar kita nampak jalan Allah bila kita buat sesuatu. Siapa? Orang-orang yang nak membeli akhirat. Wa man yuqatil fi sabilillah. Siapa yang meletakkan kakinya untuk berperang pada jalan Allah, maka tak kira fayuqtal, sama ada dia dibunuh, au yaglib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi ajran azima, Allah akan beri pahala yang banyak. Di sini Allah ajar kepada kita. Perang ni tuan-tuan, asas pertama kerana perintah Allah. Bukan kata sebab kita boleh menang, bukan kata sebab kita dapat banyak kelebihan-kelebihan duniawi, tidak. Perang itu ialah satu daripada jalan Allah bagi mengangkat martabat agama Allah, bagi membantu menyebarkan agama Allah, bagi menegakkan keadilan dan kemuliaan, bagi menyebarkan dakwah ini dengan lebih berkesan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, bila mana kamu berperang pada jalan Allah, tak kira apa pun keputusan,
sama ada kamu gugur syahid atau kamu mendapat rampasan perang, semua keadaan tersebut kamu tetap mendapat pahala di sisi Allah dan kamu tetap dapat masuk syurga. Kan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadammana Allah liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa alayya dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin wa ghanimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjamin siapa yang keluar pada jalan Allah, dia tidak keluar melainkan kerana hendak berjihad pada jalan Allah dan kan imannya kepada Allah, kerana membenarkan Rasulullah, maka Allah menjamin akan memasukkannya dalam syurga atau mengembalikan selamat pulang ke rumahnya dengan membawa segala pahala yang banyak dan juga segala keuntungan duniawi. Artinya tuan-tuan sekalian, siapa pun bila dia berperang, sama ada dia syahid ke tak syahid, dia menang ke dia tak menang, dia mendapat pahala yang pasti dari Allah dan menjadi jaminan untuk dia masuk syurga. Jaminan. Dan menjadi jaminan untuk dia mendapat segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh kerana itulah kata Allah, wa man yuqatil, siapa saja yang berperang pada jalan Allah, sama ada dia menang atau dia terbunuh, maka dia tetap mendapat pahala yang besar. Inilah asas yang kita nak. Tuan-tuan, kat dunia ni pun kita tahu kita akan berakhir hidup. Dan bila kita mati, yang kita nak bawa pahala. Orang tak perang pun dia mati juga. Orang tidak mau berperang, apakah dia akan hidup panjang sampai 1000 tahun? Dia mati juga. Maka sebab itu pastikan dalam hidup kita, dalam nafas, dalam waktu dan masa kita untuk mentaati Allah. Di situlah ganjaran yang Allah sediakan. Wa ma'alakum, kemudian Allah tanya, apa sebab kamu tidak mau berperang pada jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijal, sedangkan kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan lelakinya, wanitanya, kanak-kanaknya, yang sentiasa berdoa, Rabbana, Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya, yang zalim pemerintahnya. Jadikan di sisi kami, jadikan bagi kami di sisimu ya Allah penolong dan pembantu untuk mengeluarkan kami daripada kezaliman ini. Baik, Allah Ta'ala sebut antara sebab lain. Pertama, ini perintah Allah supaya berperang pada jalan Allah. Yang kedua, Allah menjanjikan pahala. Pahala yang besar dan keuntungan yang banyak pada orang berperang pada jalan Allah. Yang ketiga, kan di kalangan sebab berperang ada orang-orang yang dizalimi di negeri tersebut. Contoh antara sebab kemenangan Muhammad Fatih dalam peristiwa pembukaan kota Konstantinopel. Kerana ahli Konstantinopel, penduduk Konstantinopel dizalimi, dikenakan cukai yang tinggi dan dianiaya sesuka hati oleh pemerintah, maka ini antara sebab kemenangan. Sebab itu Islam ni tuan-tuan tak akan perang negara yang adil. Kalau negara tadi penduduknya okey, baik, tak ada masalah, Islam tak akan memerangi negara ini. Tapi rata-rata kalau kita baca sejarah, peperangan berlaku kerana penduduk negeri itu dizalimi, dianiaya oleh pemerintah berkuasa. Apa yang kita dapat bayangkan, pemerintah yang tak ikut agama. Apa yang tuan-tuan dapat bayangkan, pemerintah yang tak tahu dosa pahala, apakah dia akan berlaku adil dalam pemerintahannya? Pasti ada diktatornya, pasti ada kezalimannya, penganiayaannya, diskriminasinya, semua ada. Zahir je kita nampak macam okey. Realitinya macam-macam berlaku kejahatan. Islam tertegak dengan keadilan. Maka Allah Ta'ala suruh memerangi negara-negara yang menzalimi rakyat-rakyat mereka. Kan itu dalam kata-kata Rubai bin Amir yang terkenal. Bila Rubai berkata kepada Rostam, panglima tentera Parsi, Allahu bita'afana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah memerintahkan kami untuk memerangi kamu, untuk menjadikan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah, daripada kezaliman cara hidup ini kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini asas peperangan dalam Islam. Tuan-tuan, kita bukan perang sebab nak harta kekayaan negara tu sebagaimana dasar imperialisme barat.
atau dasar penjajahan barat. Bila berlakunya revolusi pertanian tahun kurun ke-16, revolusi industri pada kurun ke-17, maka mereka mula nak mencari modal kekayaan. Lalu mereka cenderung untuk menguasai negara-negara yang mereka fikir lemah atau negara-negara yang kaya raya. Lalu mereka menjajah Malaysia, menjajah Indonesia, menjajah Laos, menjajah Vietnam, menjajah Myanmar, menjajah Burma, menjajah semua negara, Algeria, Libya, Tunisia. Mana-mana negara yang mereka tengok ada harta kekayaan, mereka jajah sebab mereka nak ambil kekayaan. Mereka jajah India, mereka mengambil semua batu-batu permata di Taj Mahal. Mereka menjajah Algeria, mereka mengambil semua besi-besi dan membina Eiffel Tower di Perancis. Semua besi-besi itu yang mereka kutip daripada negara Algeria, negara Islam. Mereka mengambil emas, dan kita tahu antara sebab mereka menjajah negara Malaysia ataupun tanah Melayu. Kita tahu walaupun mereka sebut 3G, gold, mereka sebut gold, gospel dan glory. Artinya kristianisasi dan juga emas, kerana emas, dan kerana glory, kemegahan. Kerana mereka bersaing. Realiti semua mereka berperang ini lebih kepada mencari harta. Mencari harta kekayaan. Mereka kata bahawa tanah Melayu waktu itu ialah semenanjung atau disebut sebagai pelombongan emas yang banyak. Emas yang banyak. Mereka namakan semenanjung sebagai semenanjung emas. Dan mereka mungkin mengambil. Sebab itu tuan-tuan lihat, kalau orang kafir dia masuk negara dijajah, dia tak akan maju tengah negara itu. Dia akan tinggalkan keadaan mundur dan berpecah belah. Tetapi kalau kita lihat siri-siri pembukaan negara Islam. Islam masuk ke Tunisia, Islam buka universiti. Islam masuk ke Mesir, Islam buka universiti. Tetapi bila Inggeris masuk ke tanah Melayu, berapa universiti dia buka? Tuan-tuan belajar sejarah. Selepaslah kita merdeka tahun 1957. Apakah Inggeris meninggalkan universiti pada negara Islam? Pada negara kita, kalau kita fokus sejarah kita, ada tak ditinggal universiti? Sebab universiti ni tuan-tuan lambang pengubahan masyarakat. Kalau sebut universiti, maknanya masyarakat tu nak berubah. Sedangkan Islam bila tinggal Bukhara, meninggalkan universiti Bukhara, antara universiti tertua di dunia. Di Mesir meninggalkan universiti Al-Azhar, universiti Zaitunah di Tunisia, universiti-universiti yang banyak yang melahirkan cendekiawan ataupun ulama-ulama, melahirkan cerdik pandai yang hebat. Islam bertapak di Turki, di Spanyol, lahir universiti Cordoba atau Kurtubah yang melahirkan ramai intelektual Islam seperti Jabir bin Hayyan, pakar kimia, pakar kimia dan lain-lain. Ini beza. Sebab itulah bila Allah Ta'ala perintahkan orang Islam supaya memerangi negara yang ternyata mereka menzalimi penduduk-penduduknya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan alladzina amanu, ini beza. Orang beriman, alladzina amanu, orang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang pada jalan Allah kerana Allah. Walladzina kafaru, manakala orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang pada jalan syaitan. Tetapi apa beza yang berperang pada jalan Allah dengan berperang pada jalan syaitan? Yang saya dah sebut pada mukadimah tadi, pada apa yang saya sebut sebelum ini, bila berperang tu kerana Allah, maka penduduk negeri itu mendapat keamanan, mendapat kemuliaan. Lihat bila Islam buka Konstantinopel, lihat hari ini Konstantinopel, negara Islam yang hebat. Bila Islam ketika membuka Afrika, lalu mereka meninggalkan kesan-kesan tamadun yang hebat. Jadi kerana berperang pada jalan Allah, kita akan tinggalkan kehebatan sejarah. Sejarah-sejarah tercipta pada negara-negara yang orang Islam berjaya membuka keagungan Islam. Lebih 1000 tahun Islam berkuasa dan membuktikan setiap tempat mendapat kesuburan dalam semua hal, ehwal dan segala kebaikan hidup dunia dan akhirat. Tetapi orang kafir, mereka berperang pada jalan syaitan untuk kuasa, untuk kekayaan, untuk mereka menindas dan kezaliman, bukan untuk syurga, bukan untuk pahala. Berperang kerana nafsu. Persaingan mereka untuk tunjuk siapa lebih hebat. Mereka berperang dengan sombong. Mereka berperang dengan zalim. Mereka berperang tanpa peraturan. Faqatilu awliya asy-syaitan. Kerana itu perangilah semua pembantu-pembantu syaitan. Artinya perang ni ada dua je jalan. Sama ada berperang jalan Allah ataupun jalan syaitan.
Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Allah kata segala tipu daya syaitan itu lemah. Musuh yang dibantu oleh syaitan, musuh itu sebenarnya berada dalam keadaan lemah. Tetapi tentera Islam yang dibantu oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, maka ia tentera yang kuat dan tidak terkalah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah tolong kamu dan Allah akan kukuhkan pendirian kamu. Yang kukuhkan kekuatan kamu sehingga kamu tidak dikalahkan. Inilah sejarah yang terbukti dalam banyak siri-siri peperangan. Setiap kali umat Islam meletakkan Allah sebagai keutamaan, mereka mendapat kemenangan. Tetapi bila mereka membelakangi perintah Allah, mereka mendapat kekalahan. Kan itu orang Islam kena sedar, kena betulkan balik niat daripada asas tujuan peperangan sehingga langkah berjaga-jaga yang perlu diambilkan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.